Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah, seperti biasa, kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk kita hari ini ialah Jagalah Kesihatan Diri. Dan hari ini fokus kita adalah seni bahasa, format penulisan pantun. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal pasti format penulisan pantun dengan betul. Dan yang kedua, menulis sekurang-kurangnya 2 rangkap pantun dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar tentang format penulisan pantun, kita lihat dulu apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesihatan diri. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Boleh murid-murid beritahu cikgu apakah yang kita harus lakukan untuk menjaga kesihatan diri berdasarkan gambar ini. Okey, lihat gambar yang pertama. Budak lelaki itu sedang buat apa? Dia sedang minum air. Jadi, kita perlu minum air sekurang-kurangnya 6 gelas sehari. Okey, cuba lihat gambar yang kedua. Budak perempuan itu sedang makan. Apa yang dia sedang makan? Semestinya kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Kemudian, lihat gambar yang ketiga. Apabila kita sakit, apa yang harus kita buat? Sekiranya kita tidak sihat, apa yang perlu kita buat? Kita perlu mendapatkan rawatan dengan segera supaya penyakit itu tidak berpanjangan. Supaya badan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat. Okey? Inilah antara cara-cara untuk kita jaga kesihatan diri kita. Okey, sekarang murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 52. Okey, baiklah murid-murid, lihat buku teks awak muka surat 52. Di sini terdapat 4 rangkap pantun. Okey, pantun ini bertajuk Jagalah Kesihatan Diri. Okey, murid-murid, mari kita lafazkan pantun ini bersama-sama. Dari kukuk pergi ke banting, bawa ragi di dalam raga. Tidur cukup, sangatlah penting. Bangun pagi lebih bertenaga. Daun palas dianyam jemari, rendang dimasak berkuah santan. 6 gelas air sehari, minumlah banyak demi kesihatan. Terbang ligat si anak kumbang, terpikat warna putih melati. Makanan berkhasiat lagi seimbang, tubuh sempurna cegah obesiti. Enak rambutan semanis gula, berbuah lebat di batu pahat. Dapatkan rawatan secara berkala, hidup hebat, terjamin sihat. Okey, nampaknya murid-murid dah semakin pandai melafazkan pantun. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan. Okey, seterusnya kita hendak melihat format penulisan pantun. Apa yang perlu kita lihat untuk menulis pantun ialah rangkap. Kita kena kenal pasti rangkap yang terdapat dalam pantun. Okey, berapa rangkap yang kita nak tulis pantun itu. Selepas itu baris. Kita kena tahu baris-baris pantun. Okey, lepas tu tanda baca. Okey, ada beberapa tanda baca yang perlu kita titik beratkan semasa menulis pantun.
Okey, murid-murid, kita hendak melihat di manakah rangkap. Kita nak mengenal pasti rangkap pantun. Okey, semasa kita hendak melafazkan pantun sebentar tadi, cikgu ada bagi tahu pantun yang kita lafazkan tadi mempunyai 4 rangkap. Okey, jadi di manakah rangkap pantun itu? Okey, di sinilah rangkap pantun. Okey, rangkap pantun. Ini semua ni kita panggil rangkap. Okey, ini pun rangkap. Okey, rangkap 1, rangkap 2. Okey, di sini rangkap. Semua ini kita panggil rangkap. Okey. Okey, murid-murid, ini adalah pantun yang kita lafazkan sebentar tadi. Okey, boleh murid-murid bagi tahu cikgu berapa rangkap pantun yang terdapat dalam pantun ini? Berapa rangkap? Di sini terdapat 4 rangkap pantun. Okey. Ini rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga dan rangkap yang keempat. Okey, jadi sekarang murid-murid dah dapat mengenal pasti rangkap pantun. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita hendak melihat baris pantun. Di manakah baris pantun? Okey, baris pantun terletak di sini. Ini adalah baris. Okey, setiap ayat di dalam pantun ini kita panggil baris. Okey, cuba tengok di sini. Okey, setiap rangkap mempunyai 4 baris. Okey, baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Okey, apabila kita menulis pantun, tidak perlulah kita menulis anak panah ini. Ini adalah sebagai penunjuk sahaja. Nak menunjukkan ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey, di manakah baris pada rangkap yang kedua ini? Samalah juga. Barisnya terletak di sini. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey, apabila kita hendak menulis pantun, kita perlu menulis setiap satu garisan perlu ditulis satu baris. Okey, tidak boleh kita sambung. Baris kedua ni kita tidak boleh sambung di sini. Okey, baris ketiga ni tak boleh nak sambung dekat baris kedua. Okey, kita perlu menulis satu per satu baris yang terdapat dalam rangkap pantun. Okey, seterusnya kita hendak melihat tanda baca dalam penulisan pantun. Okey, terdapat 4 perkara yang perlu dilihat dalam tanda baca. Okey, yang pertama tanda koma. Okey, tanda koma macam ini. Okey, yang kedua koma bertitik. Tanda koma lepas tu dekat atas dia ada titik. Okey, kemudian noktah. Noktah ini adalah titik untuk kita berhenti. Okey, kemudian huruf besar di awal baris. Okey, mari kita lihat. Okey, baiklah. Cuba murid-murid perhatikan pantun ini. Ini ialah rangkap pertama daripada pantun yang kita telah lafazkan sebentar tadi. Okey, cuba murid-murid perhatikan di manakah letaknya tanda baca dalam pantun ini. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, tanda baca koma. Okey, perlu diletakkan di hujung baris pertama dan baris ketiga. Okey, kemudian tanda baca koma bertitik diletakkan pada baris kedua. Dan tanda baca noktah diletakkan pada baris keempat. Okey, jadi inilah tanda baca yang perlu kita tulis di hujung setiap baris. Baris pertama, tanda koma. Baris kedua, koma bertitik. Baris ketiga, tanda koma. Dan baris keempat, tanda noktah. Kita juga perlu menulis menggunakan huruf besar di permulaan baris. Perkataan yang
yang kita mulakan untuk menulis pantun ni, kita kena tulis huruf besar. Okey. Jangan lupa tu kena tulis dengan huruf besar setiap baris yang terdapat dalam pantun. Okey murid-murid, dan akhir sekali untuk kita menulis pantun, kita perlu jarakkan sedikit untuk baris kedua dan baris keempat. Okey, kita perlu jarakkan sedikit, kita perlu masukkan sedikit. Garis pertama kita mulakan daripada tepi, baris kedua kita masukkan sedikit ke dalam, baris ketiga kita mulakan di tepi sama dengan baris pertama. Okey, baris ketiga. Baris ketiga mesti sama dengan baris pertama. Dan baris keempat kita masukkan ke dalam sikit dan mesti sama dengan baris kedua. Macam tu kita nak tulis pantun. Jangan elakkan untuk sambungkan pantun dekat sini. Tak boleh. Okey, pantun baris kedua ni kita tak boleh sambung pada baris pertama. Kita kena tulis di bawah. Sebab dia pantun ini dia mempunyai baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okey. Itu cikgu nak tunjukkan dekat kamu yang perlu untuk kita masukkan sedikit ke dalam. Baiklah, cikgu percaya murid-murid sudah dapat mengetahui format penulisan pantun dengan betul. Jadi sekarang murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 62. Okey, ini adalah muka surat 62. Jadi murid-murid di sini terdapat pantun yang ditulis tidak menepati format penulisan pantun. Okey, format penulisan pantunnya tidak betul. Jadi murid-murid perlu tulis semula pantun mengikut format yang betul. Okey, tulis semula pantun pada garisan mengikut format yang betul yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Jadi, macam mana nak tulis? Okey, kenal pasti baris pantun. Okey, baris pantun tu murid kena kenal pasti. Okey, yang kedua, tulis semula pantun pada garisan yang disediakan. Okey, baris kedua dan baris keempat mesti dijarakkan ke dalam sedikit. Yang tadi ni lah yang cikgu tunjukkan tadi tu, baris kedua dan baris keempat tu mesti dimasukkan ke dalam sedikit. Ataupun kamu letak jari kamu satu jari, lepas tu kamu tulis. Okey, yang ketiga, setiap baris mesti dimulakan dengan huruf besar. Mesti dimulakan dengan huruf besar. Dan yang keempat, jangan lupa letakkan tanda baca, koma, koma bertitik dan noktah pada tempat yang betul. Okey. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan satu contoh cara untuk menulis pantun dengan format yang betul. Okey, jadi cikgu ambil satu rangkap pantun dalam latihan itu. Cikgu nak tunjukkan cara menulis pantun dengan betul. Okey, lihat. Hang Tuah tersohor gerangan, Laksmana hebat disegani ramai, sayur buah dalam hidangan, badan sihat hidup permai. Okey, nampak cara cikgu menulis pantun ini. Mulakan dengan huruf besar. Selepas itu, baris kedua masukkan sedikit dan baris keempat pun masukkan ke dalam sedikit. Kita jarakkan sedikit. Lepas itu kita tulis tanda baca koma pada baris pertama dan baris ketiga. Tanda baca koma bertitik pada baris kedua dan tanda baca noktah pada baris keempat. Okey, jadi ada lagi baki 3 rangkap pantun. Jadi murid-murid boleh tulis pantun dengan format yang betul di dalam buku latihan ini. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pelajaran kita di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.